Ada lagi adegan yang macam, oh dia dah susah, dia dah miskin, tetapi ditunjukkan juga dia berdoa setiap malam, bangun setiap malam berdoa. So indirectly pengarah tu nak katakan, sebagaimana engkau susah di dalam kehidupan, kau jangan lupa untuk solat, berserah diri, bertawakallah kepada Yang Esa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika Fazlina. Hari ini kita ada di Amal Podcast. Topik kita pada hari ini adalah lensa dakwah. Hari ini kita telah membawa seorang tetamu jemputan kita yang akan berbincangkan topik lensa dakwah. Mari kita kenal dengan panel kita. Okay, Assalamualaikum Atika. Nampaknya Atika kita nervous ya? Ya, Nervous ke? Saya takut answer. Kenapa? Okey, jangan takut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, terima kasih untuk Amal Podcast yang menjemput saya kepada program pada hari ini. Kita akan mengulaskan lebih lanjut berkenaan dengan Amal Podcast, tapi sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Muhammad Nur Hisham bin Musa. Okey, berasal dari Pantai Timur dan sekarang ni berkhidmat di Institut Pendidikan Swasta. Okey, jadi saya berkecimpung di dalam bidang media komunikasi, spesifik daripada screen study ni kurang lebih bermula daripada 2007. Jadi itulah sedikit sebanyak sejarah saya. Okey, berkenaan itu saja kot, berkenaan latar belakang saya. Dah berkahwin. Cukup. Itu. Cukup kan? Okey. Tak payah banyak-banyak. Ada soalan lagi ke? Dah cukup. Apa pendapat Sir Hisham mengenai filem yang dijadikan sebagai medium dakwah? Filem yang macam mana? Kalau kita tengok, okey, kalau saudari Atika sendiri tengok, kalau filem dakwah ni sebenarnya evolusi filem di Malaysia ni bermula daripada awal tahun 1940-an. 40-an ke 70-an ke 80-an tu, filem kita klasifikasikan sebagai filem Melayu klasik. Yang mana pada masa tu saudari Atika pernah kenal P. Ramlee? Kenal tak? Kenal. Minat tak tengok cerita P. Ramlee? Bujang Lampuk. Bujang Lampuk. Okey. Sekarang kita tengok cerita tu kan. Pada era-era itu adalah kita klasifikasikan sebagai zaman klasik yang mana mengangkat isu-isu normalisasi budaya dan kritikan-kritikan. Kalau kita tengok pada zaman itulah dia mengetengahkan lebih kepada, sebab masa tu kita lebih baru saja beralih daripada mencapai kemerdekaan. Jadi filem-filem kita adalah berunsurkan hiburan klasik, sosialisasi budaya dan memperkenalkan benda-benda yang untuk kita kata riliskan stres selepas pada perang. Okey, beralih pula kepada zaman 80-an. Zaman 80-an ni filem kita dah berubah kepada filem-filem yang jenis yang berunsurkan sedikit serius, mengangkat isu-isu tertentu untuk diketengahkan. Okey, pada era 2000 ke atas kita dah berubah kepada isu-isu sosialisasi yang lebih berfokus seperti budaya Melayu, isu-isu keagamaan, isu-isu yang kita dah evolusi filem di Malaysia ni dah fokus kepada genre-genre tertentu. Dia bukan lagi kepada genre kekeluargaan lagi. Okey, itu adalah sedikit sebanyaklah berkenaan dengan soalan ini. Dan bagi saya filem ni dia lebih kepada sama ada di layar perak ataupun di layar kaca. Okay, layar perak tu maksudnya kalau kita tengok di pawagam lah. Di layar kaca maksudnya kita tengok di TV. Tapi sekarang ni di era kini kita panggil sebagai era semuanya di tangan, di hujung jari. So macam sekarang ni kita duk pegang ni pun dah kepada teknologi lah. So teknologi tu di mana-mana. Even pernah tengok Netflix ke YouTube ke. So semua tu orang kata di lebih kepada teknologi lah, evolution of technology. Jadi daya visualisasi ni lebih mempengaruh kepada dan lebih berpengaruh lah dalam menyampaikan isu-isu yang semasa. Di samping memberikan hiburan, dia juga adalah mendidik. Jadi macam yang Sir Hisham kata, dalam filem dakwah ni ada elemen yang mendidik. Jadi soalan yang seterusnya, bagaimana filem dakwah ni boleh memberi kesan yang mendalam dan kekal dekat penonton? Okey. Macam yang Cik Tika kata, macam mana filem ni memberi kesan kan? Okey,
kenapa bila saya sebutkan P.Ramlee tadi, Cik Akika kata filem apa tadi? Bujang Lapuk. Bujang Lapuk. Kenapa Bujang Lapuk tu bermain di fikiran bila kita sebut P.Ramlee? Sebab apa? Sebab 3 orang tu comel. 3 orang tu comel. Yang mana? Comel tu Aziz. sebab apa? Sebab karakter dia ke sebab apa? Karakter dia yang lawak. Karakter dia yang lawak. Okey, di sini kita nampak sebenarnya itu adalah isu-isu visual, elemen visual yang lekat dekat dalam fikiran penonton. Macam Cik Atika kata, Aziz comel 3 orang. Okey, sebab apa? Bila saya tanya macam tu, Cik Atika kata, oh dia ada 3. Jadi maksudnya di dalam, tanpa kita sedar, kita sebenarnya dalam kepala kita ni kita playback. Kita ingat balik, oh watak perwatakan yang ada itu adalah visualisasi dalam elemen perfilman. Dan yang seterusnya kita boleh nampak juga naratif beremosi. Kalau macam Aziz tu comel, sebab apa? Mungkin dia buat lawak ataupun kenapa? Lawak yang macam mana yang Cik Atika kata ingat dalam Bujang Lapuk tu? Yang waktu tengah malam dia nak pergi bilik seorang perempuan tu. Yang getuk botol kan. Ingat tak? So benda tu itu adalah naratif beremosi sebab dia membawakan naratif-naratif itu. Tetapi itu pada zaman klasik lah kita klasifikasikan. Tapi kita tengok kepada contoh naratif beremosi, watak ataupun visualisasi kepada filem dakwah ini sendiri. Di dalam budaya Melayu, tanpa kita sedar, kita nampak budaya Melayu ni dia unik dan kita lebih kepada budaya yang macam menghormati. Sebagai contoh, wanita berpakaian menutup aurat. Menutup aurat ni kita klasifikasikan sebagai bila dia pakai tudung, anak nak pergi sekolah salam dengan mak, hormat ayah. Karakter kecil, maksudnya karakter bawah umur, bercakap dengan orang tua dengan ada nada sopannya. Itu secara tidak langsung itu adalah elemen-elemen dakwah. Seterusnya kita kata pendekatan dakwah lain dia adalah inilah yang kita katakan hubungan antara watak itu tersebut. Macam saya kata tadi, Aziz dia lawak sebab dia ketuk botol untuk berinteraksi kepada si wanita. Dalam dakwah pula kita kata mungkin wanita tu secara tidak langsung dia hanya berperwatakan cantik tetapi memakai tudung dengan baju-baju dengan gaya-gaya yang cukup muslimah. So itu secara tidak langsung menyampaikan hubungan watak tu kepada dakwah itu sendiri. Seterusnya kita boleh nampak juga dengan orang kata hubungan penceritaan secara tidak langsung. Secara tidak langsung Aziz ketuk botol untuk panggil wanita. Apa yang kita faham dalam mesej tu? Sememandangkan Cik Atika kata itu adalah contoh filem P.Ramlee. Di situ kita sebenarnya memberikan maksud itu adalah medium komunikasi pada waktu tersebut. So maksudnya dia cuba nak mengorat si wanita itu. So itulah maksudnya yang kita nampak dalam cerita P.Ramlee tu. Tapi berbalik kepada contoh yang saya kata, bila wanita berpakaian lengkap, menutup aurat, pakai tudung, so secara tidak langsung dia hanya mendidik kepada penonton, terutamanya kepada golongan-golongan remaja ataupun yang penonton-penonton yang lebih kecil untuk meniru ataupun mengimitasikan gaya pemakaian itu secara tidak langsung. Itu adalah yang kita katakan ia macam mana ia memberi kesan dan yang berkekalan kepada penonton. Macam budaya K-pop itu adalah budaya-budaya luar, tapi budaya kita sendiri, budaya Melayu, itulah antara hasil yang kita dapatkan. Faham? Boleh? Ya, boleh. Seterusnya ada soalan lagi ke? Kita dah habis lah. Banyak soalan. Banyak lagi. Sabar. Sekarang ni kan banyak filem-filem yang telah dihasilkan oleh industri perfilman di Malaysia. Jadi menurut Sir, adakah ada contoh filem atau adegan yang pada pendapat Sir yang dia dapat berjaya menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang berkesan? Kalau berbalik kepada evolusi tadi, kita kata 80-an ke bawah itu lebih kepada berunsurkan kepada elemen-elemen yang macam kita kata klasik. Lepas tu kita kata lebih kepada mengangkat isu-isu budaya. Tetapi pada zaman 80-an dan ke atas, filem tu dah memberikan tema kepada kebangkitan Islam, filem sosio agama 80-an, yang mana
80-an ni muncullah watak-watak yang wanita berpakaian tudung. Yang awal tadi filem-filem ni dia bukan kata kita tidak pakai tudung, tapi budaya pada zaman itu adalah wanita hanya meletakkan alas ataupun kain Selendang, batik ataupun kain sarung untuk menutup kepala. Sambil pergi ke pasar apa semua dalam cerita P.Ramlee kan, macam tu kan. Tapi zaman 80-an gaya pemakaian wanita bertudung ni diketengahkan 80-an. Tetapi pemerkasaan watak itu lebih kurang. Maksudnya kurang, kenapa? Kalau kita tengok watak utama datin-datin, watak yang lebih berpengaruh, kita kata dia masih lagi tidak pakai tudung. Tapi watak yang lemah ni, sebagai contoh, orang gaji pakai tudung, orang gaji pakai yang Alas. macam terbus ke turban apa benda tu. So benda-benda macam tu lah, tu orang perempuan lebih tahulah kot. So watak yang lemah tu kebiasaannya lebih sopan. Bukanlah kata sopan tu apa, tapi kita tengok dalam konteks budaya Melayu pada waktu itu. Tapi 80-an pemerkasaan tu lebih dan berkembang sehinggalah pada zaman 2000 dan 2010, di mana era kebangkitan ataupun normalisasi penggabungan nilai Islam. Okey, pada zaman itu pemerkasaan nilai Islam ni diperkuatkan oleh kerajaan itu sendiri. Maksudnya, dan perkembangan filem dakwah tu pun mendapat tempat dan permintaan di hati penonton. Okey, sebagaimana kalau tak silap saya pada zaman 2009, Cik Atika lahir pada tahun bila? 2001. 2001. Pada 2001 saya rasa dalam 9-10 tahun selepas tu ada fenomena filem dakwah Melayu yang menjadi orang kata boom lah masa tu. Pada masa tu dia ada Nur Kasih kalau tak silap. Okey. Jadi filem ni dia start daripada penceritaan yang macam mengangkat. Sebenarnya Nur Kasih ni watak utama dia lebih kepada wanita. Jadi indirectly wanita ni ada menghadapi kesusahan, dan daripada situ wanita ini digambarkan, divisualisasikan sebagai wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Jadi di situ indirectly kita katakan fokus lebih kesyukuran, ketaatan dan orang kata ketabahan tu ditampilkan. Itu adalah perkembangan. Dan kalau berdasarkan kepada soalan Cik Atika tadi, filem kreatif yang berkesan ni, saya rasa baru-baru ni 2024 kita ada salah satu filem Ala Kazim. Dengar tak? Dengar ke tak? Tak. Tak dengar? Alamak. Saya tahu Munafik je. Okay. So Munafik pun adalah salah satu fenomena juga. Tapi yang sedikit ke belakang. Okey, filem Munafik, kalau kita katakan filem Munafik ni adalah salah satu filem yang berjaya mengangkat isu dakwah, tetapi dalam konteks dan genre yang lebih berkesan. Sebab filem dakwah Munafik ni dia tidak kepada filem dakwah yang orang kata normal. Dia macam Islam dia memang fokus kepada dakwah. Okay, kita tengok yang baik-baik dari sudut agama apa semua. Tapi filem Munafik ni dia mengangkatkan kepada elemen yang lebih bergenre seram, dan maksudnya dakwah tu disampaikan dengan konteks yang lebih menyeluruh di dalam filem. So berbalik kepada filem Ala Kazim ni, kita nampak filem ni yang baru dan dia lebih kepada konteks yang fantasi humor. Okey, maksudnya diceritakan adalah dia dinampakkan dengan kenapa fantasi humor? Sebab dia ada elemen-elemen magic, ada elemen-elemen yang lawak lah yang kita sampaikan. Di samping tu watak utama Ala Kazim ni pula dikatakan orang yang betul-betul mengikut ajaran agama Islam, dan juga diuji dengan beberapa ujian lah. So dari situ kita nampak keteguhan dan dalam melaksanakan keagamaan. Di samping itu dia tidak membalas apa benda yang dilakukan kepada beliau, malah lebih menyebarkan kebaikan. So itu saya rasa lebih berkesan lah, lebih berkesan kepada tu. Dan jadi itu adalah lebih di samping itu juga mampu mendidik moral masyarakat dan penonton di dalam filem tersebut. Boleh? Okey, boleh. Jadi soalan yang seterusnya, macam tadi ada yang Sir Hisham kata yang
mengenai munafik tu ada genre yang menyeramkan. Rasanya ianya macam dapat memberi kesan kepada penonton macam menyeramkan, macam sampai takut nak solat bila seorang. Rasanya sesuai ke tidak genre yang macam tu? Okey. Pertama, kalau dari sudut pandang pembikinan filem. Okey, kita kata filem tu dijadikan begitu untuk menimbulkan ataupun menarik minat para penonton pada waktu itu. Okey, sebagaimana pada waktu filem Munafik itu diterbitkan, dia dah jadi fenomena filem seram di Malaysia. So masa itulah sampainya filem-filem seram daripada Indonesia, filem-filem seram daripada Western untuk masuk ke Malaysia, dan Malaysia juga cuba untuk mencaburkan diri di dalam filem seram. Itulah penyebabnya. Okay, daripada konteks pendidikan atau pendakwah itu sendiri, ditunjukkan orang yang solat, ada unsur-unsur black magic apa semua kan, sehingga ada orang takut nak solat sebab ada hantu kononnya. So indirectly itu sebenarnya wujud di dalam pemikiran masyarakat di luar sana. Cuma dia diangkat kepada layar perak untuk disampaikan dalam bentuk itu. Tetapi adakah benda itu bagus atau tidak, itu dalam sudut pendidikannya, indirectly kita kata kalau kamu teruskan dengan apa yang diseru oleh ajaran Islam tu, ini boleh membantu untuk kita memperkuatkan moral kita, memperkuatkan spiritual kita lah. So saya kata tak ada salahnya untuk mengolah maksud dan bentuk penyampaian untuk mendekatkan lagi dakwah tu kepada golongan-golongan remaja, terutamanya lah. Betul. So dah berbalik kepada contoh, kalau kita tengok dalam filem Al-Kazim pun, dia masih mengetengahkan ilmu-ilmu yang macam spiritual, black magic, sebab benda ni adalah budaya Melayu. Jadi budaya Melayu tu sendiri, kita tidak boleh lari daripada budaya dan kepercayaan orang Melayu. Sebab tu dia disampaikan dalam bentuk-bentuk perfilman yang bergantung kepada genrenya sendirilah. Macam tadi dia lebih kepada yang seram. Al-Kazim ni lebih kepada lucu-lucu, humor macam tu. Jadi saya ada soalan untuk Sir. Jadi sebenarnya kita ni nak berdakwah zaman sekarang ni banyak cara. Dengan filem pun kita boleh berdakwah kepada untuk masyarakat. Tapi kita juga kena pasti yang semua mesej tu disampaikan dengan jelas dan tidak menyebabkan salah faham dekat masyarakat. Soalan saya adalah, boleh ke Sir berikan contoh bagaimana elemen-elemen dakwah yang boleh diterbitkan dalam sesebuah filem? Kalau kita kata elemen dakwah, dia berbalik kepada elemen berbalik kepada dakwah itu sendiri. Dakwah itu adalah mengajak kepada berbuat kebaikan. Okey, dan kalau kita spesifikkan kepada keislaman, mengajak kepada ke arah keislaman lah. Okey, tapi sebenarnya kita tak boleh lupa sebenarnya kita membawa elemen ataupun membawa niat untuk kepada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang ada. Okey, jadi dalam elemen dakwah di layar filem banyak saya rasa sebenarnya yang kita boleh sampaikan. Contoh-contoh elemennya macam saya kata tadilah, elemen berpakaian, elemen perwatakan itu sendiri. Bagaimana kita orang kata kaitkan watak perwatakan itu sendiri di dalam filem, cara pembawaan watak itu sendiri. Macam contohnya kita tengok Cik Atika sendiri hari ini dengan pakaian yang sopan, dengan budaya cara cakap yang sopan, nak cakap pun takut kan. So itu adalah, kalau kita tengok tu, itu adalah naratif naratif budaya yang mana wanita tu perlu macam tu. Jadi sama juga naratif budaya kita, sebenarnya kita praktikkan naratif budaya keislaman sebenarnya, budaya Melayu dan Islam. Okay, kena sopan, kena bercakap macam tu dengan orang yang lebih tua. Mungkin saya dah tua kot. So sebab itulah dia punya cara cakap tu yang macam tu. Okay, jadi dalam filem pula dia kita sampaikan benda yang sama juga. Sebenarnya filem ni dia menyampaikan
apa sebenarnya berlaku di sekeliling kita. Dalam elemen-elemen tu pula, kalau saya lebih suka kita kata saya angkatkan cerita yang ni lah, yang Al-Kazim lah, sebab saya pun baru tengok. Okay, dalam Al-Kazim ni dia memaparkan kita individu yang berdepan dengan situasi yang luar biasa lah, dugaan yang luar biasa, yang wataknya selalu memang diuji. Jadi macam mana dia diuji, tetap keteguhan iman tu ditunjukkan. Okey, maksudnya walaupun dia sakit, dia tetap lagi menunaikan solat dia. Okey, tak boleh berdiri, dia buat secara baring dan sebagainya. Okey, dan elemen ni menunjukkan mencerminkan keimanan watak tersebut lah. Menunjukkan indirectly, kita kata inilah dakwah yang sebenarnya. Walaupun diuji, aku tak stop dekat situ, aku teruskan. Langgar je orang kata. Macam Cik Atika lah, takut-takut tapi langgar je sebab nak kena buat ni amal podcast ni kan. So benda yang sama lah yang berlaku. So itu dakwah yang disampaikan. Okay, macam sabar dengan ujian, tawakal, berserah lah. Maksudnya kita berserah, apa nak jadi je lah. Yang penting kita capai kepada misi kita. Lepas tu dan kita boleh hadapi benda ni lah. Dan kita boleh sedar dari segi dakwah tu sendiri, kita boleh sedar yang benda ni, benda yang kita ada sebenarnya hanyalah pinjaman. Jadi kita kena dengan kepercayaan Islam, kita percaya amal yang kita buat dekat hari ni adalah untuk hari yang mendatang. Jauh lagi perjalanan kita. Itu je lah jawapan dia. So elemen tu sebenarnya, elemen tu kita boleh tengok daripada praktis harian kita lah. Praktis normalisasi kehidupan, cumanya diangkat kepada filem dan didetailkan. Kalau kita tak detail, orang tu tak nampak. Macam saya kata tadi, macam Cik Atika pernah tak terfikir, saya pakai tudung je dekat luar, tapi dalam filem sebenarnya itu adalah memberikan dakwah yang cantik, sopan dan secara tidak langsung mempengaruhi orang yang menonton, para penonton di luar sana. Biasanya isu-isu ni bila berkaitan dengan agama ni, dia macam berat sikit dalam filem-filem tu. Dan cara kita nak sampaikan kepada masyarakat pun perlu kena dengan caranya, dengan cara yang betul. Jadi pandangan bagaimana nak hasilkan filem dakwah yang tak dianggap terlalu berat ataupun sensitif untuk masyarakat. Macam yang kita pernah dengar sebelum ni, ada isu sensitif yang berkaitan agama. Contoh cerita yang Mentega. Tahu cerita Mentega? Mentega tak pernah dengar pula. Tahu bila tu? Ada dalam 2 tahun lepas macam tu. Saya tak pasti. Nanti saya tengok. Kena tengok. Tapi apa isu yang cuba Cik Atika ketengahkan pasal Mentega tu? Dalam cerita Mentega tu, ada seorang perempuan, dia baru berumur dalam sekolah menengah. Ayah dia memberi keizinan untuk anaknya memilih agama lain. Ya. Macam bebas untuk memilih agama, bukan untuk Islam saja. Walaupun dia sudah dilahirkan seorang Islam, tapi ayah dia membenarkan untuk memilih agama ikut kehendak anaknya. Jadi isu tu amat berat sampai cerita tu kena ban. Mentega ni dihasilkan di Malaysia ke? Tak pasti. Tak pasti. Tapi kalau yang pelakon tu ada kat Malaysia. Ada kat Malaysia. Pasal kat Malaysia. So berbalik kepada isu tu tadi, kita tengok kepada unsur-unsur budaya. Tak dinafikan ada sesetengah negara mempraktikkan orang kata hak individu dalam memilih agama. Okay, saya tak nak mention lah dekat sini, nanti kita kena ban. So tapi benda tu memang dilaksanakan, memang ada, dan ada unsur juga yang lelaki agama lain, perempuan agama Islam dan anak dia boleh memilih agama mana yang lebih prefer, dan benda tu tidak dinafikan dan memang benda tu berlaku. Jadi kita jangan sentuh isu tersebut, tetapi kita tengok dalam konteks lensa dakwah itu sendiri. Okay, kita tengok dalam konteks lensa dakwah itu sendiri, mesej yang cuba disampaikan adalah, kalau kita tengok benda tu, kita kata, tak logik kena macam ni. Sebab dalam Islam sendiri pun kata, selagi mana kamu dilahirkan sebagai orang Islam dan kamu adalah orang yang memang terpilih dan dipilih untuk meneruskan sebagai penyebar ajaran Islam. Jadinya kalau kita tengok di sini, ianya sedikit memberikan tentangan kepada apa pemahaman Islam yang sebenar. Jadinya di sini mungkin pengarah cuba untuk memberikan reflect kepada para penonton
betapa mereka patut bersyukur sebagaimana mereka dilahirkan orang Islam sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadinya kita kata benda tu memberikan kesedaran sebagai apa yang kita lihat secara visual tidak semestinya semua yang digambarkan. Okey, tidak semestinya semua yang digambarkan. Mesej yang surat itu juga diserahkan kepada penonton untuk penonton tu menilai. Dan mungkin macam Cik Atika kata, ianya di-ban disebabkan kita kata kalau dari segi perspektif pendidikan lah saya kata. Okey, maksud dan makna setiap pergerakan filem ataupun naratif itu sendiri ditentukan oleh level of education orang yang menonton itu sendiri. Sebagai contoh, kita kata makan rumput. Okey, makan rumput untuk mungkin ada watak orang tua naik bukit apa-apa, tiba-tiba ambil pokok daripada tanah, ambil dan terus makan. Okey. Bagi kita yang dewasa ni, mungkin kita kata okey, pokok tu adalah herba yang mungkin untuk merawat racun ataupun sebagainya. Okey, tetapi bagi kanak-kanak yang umur 5 tahun dan 5 tahun ke bawah tu, mungkin bila dia tengok visual macam tu, dia just keluar daripada rumah, ambil je macam-macam rumput dan makan. Tak kena kan? So itu yang dikatakan sebagai level of education. Okey, makna dan pengalaman yang ada kepada penonton itu sendiri menentukan mesej-mesej yang cuba disampaikan. Jadi itu adalah makna dia lah. So berbalik kepada tu, kalau kita kata menghasilkan dakwah yang kata tidak terlalu berat ni, saya kata dakwah yang tidak terlalu berat ni sebenarnya apa benda yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya kita lah orang Malaysia, sebenarnya kita dah cuba menyampaikan dakwah. Sebagai contoh yang tadi, yang paling senang lah saya kata, dakwah dalam menghormati orang tua. Sebelum nak pergi kerja, si anak ataupun anak nak pergi sekolah, dah salam mama, dah salam papa, dialog normal orang filem Melayu kan. Okey, ataupun isteri nak pergi kerja, abang salam sayang, saya nak pergi kerja ni. Nanti macam tu lah. So salam tu sendiri kita kata indirectly itu adalah dakwah. Sebagai contoh lagi, kalau kita tengok filem Melayu dia tidak akan lepas daripada drama ataupun adegan yang berada di meja makan. So bila adegan di meja makan tu, indirectly sebelum nak makan tu, mak, kalau mak ada mak tua ataupun nenek, kau dah baca doa. So start indirectly baca doa. So bagi kita sebenarnya itu adalah benda simple, tetapi indirectly daripada sudut penghasilan filem itu adalah sebenarnya dakwah. Walaupun hanya benda yang dilakukan di sekitar kita. Sebab dakwah ni sendiri adalah menyampaikan elemen-elemen dan nilai-nilai murni yang kita kata untuk kebaikan semualah, terutamanya sejajar dengan ajaran agama Islam. Betul tak? Ya, betul. Ada lagi adegan yang macam dia dah susah, dia dah miskin, tetapi ditunjukkan juga dia berdoa setiap malam, bangun setiap malam berdoa. So indirectly pengarah tu nak katakan, sebagaimana engkau susah di dalam kehidupan, kau jangan lupa untuk solat, berserah diri, bertawakallah kepada Yang Esa. So itu adalah adegan yang secara tidak langsung di situ. So dakwah yang paling senang lah. So lagi satu yang kita boleh katakan dakwah yang tidak terlalu berat, saya bukan nak katalah, tetapi di dalam dakwah itu sendiri, mungkin filem ni adalah pendekatan yang terbaik untuk golongan-golongan remaja ataupun golongan-golongan yang lebih muda, yang mana macam umur Cik Atika ni sebenarnya nampak sopan, tapi di dalam tu sebenarnya adalah ada sikap memberontak, yang ataupun ada sikap yang tidak puas hati apa semua. Jadi mungkin kalau kita sampaikan dalam bentuk lecture ataupun ceramah saja, ini tidak akan lekat. Mungkin fizikal ada di situ, tetapi kita tak tahu teknologi sekarang kan pakai earphone, dengar lagu, tapi berada di kuliah-kuliah ataupun, tapi pemikiran tu di tempat lain. Tapi bila tengok filem ni, orang lain akan duduk fokus kepada filem, sebab mereka fikirkan filem tu adalah platform untuk entertainment, untuk berhibur, tetapi mereka tak sedar mereka terinfluence dengan apa yang disampaikan di dalam filem itu sendiri. So pop culture filem tu sebenarnya diterapkan kepada mereka. Itulah maksud dakwah yang tidak terlalu berat. Faham. Okay, so dalam aspek pemikiran pembikinan filem, dia akan melihat elemen yang
paling simple kepada elemen yang paling bermakna di dalam layar kaca ataupun layar perak. Okay, faham. Boleh? Boleh. Cuma saya ada satu pembetulan. Apa? Saya sopan dan saya tidak memberontak ya. Iya ke? Tidak. Jadi suka dengar, sebagai soalan saya untuk Cik Atika lah, suka dengar ceramah ke suka tengok video? Ceramah saya dapat feel. Nampaklah tu, Mandai. dia membohong. Astaghfirullahaladzim, tak baik kata gitu. Jadi soalan yang terakhir, Okey. kita dah sampai penghujung podcast kita pada hari ini. Apakah harapan dan jangkaan Sir untuk masa depan filem dakwah yang boleh dihasilkan oleh industri perfilman kita? Harapan saya sebagai golongan yang sedikit dewasa daripada Cik Atika lah, saya tak nak kata saya tua, saya belum tua lagi. Dah tua dah. Okey. Harapan saya sebenarnya filem bentuk lensa-lensa dakwah ni boleh dikembangkan lagi. Cumanya kita ada kekangan dari sudut investor, pelaburan, apa semua, kreativiti, sebab mereka akan memikirkan filem tu kita sebenarnya terinfluence daripada budaya-budaya western ataupun budaya-budaya Hollywood, Bollywood. Memang konteksnya memang konteks yang orang kata betul-betul konteks hiburan. Tetapi kita sebenarnya terlupa kita boleh orang kata integratekan apa yang kita cuba sampaikan tu kepada makna dan pemaknaan. Okey, dari situ harapan saya sebenarnya adalah ada banyak lagi lah golongan-golongan muda semacam Cik Atika yang tidak memberontak ini mungkin boleh terlibat dalam pembikinan filem. Kita tak kata mencaburkan diri kepada pembikinan filem tu mesti kena buat filem, tetapi mungkin filem ni adalah apa tindakan yang kalau kita tengok sesuatu benda tidak betul, mungkin ada ruang komen, ada ruang orang kata ekspresikan diri. So mungkin lebih ramai yang komen, lebih ramai yang memberikan orang kata maklum balas kepada sesuatu karya dan pemaknaan itu, ianya memberikan peluang dan ruang kepada pemikir ataupun penggiat-penggiat seni ni untuk tambah baik. Jadi tidak hanya kepada mereka tetapi kepada penonton juga. Apa reaksinya? Apa permintaan penonton pada waktu semasa? Kalau penonton hanya minta cerita-cerita love, tema-tema Korea, jadi filem-filem macam ni tidak akan berkembang. Betul. So benda macam tu. Lagi dari segi itu pendekatan kreatif dan inovasi lah. Okey, pendekatan kreatif dan inovasi maksudnya golongan-golongan muda ataupun pelapor-pelapor lapisan muda sekarang ni mereka perlu diberikan pendedahan bagaimana cara membuatkan filem yang betul, menghasilkan hasil-hasil kreatif yang betul. So macam contohnya Cik Atika ni mungkin dah biasa jadi host, jadi MC. So sebab tu hari ni mengecarakan Amal Podcast. So kita tengok siapa sebenarnya berkenaan dengan pengalaman yang Cik Atika ada hari ni. Adakah Cik Atika akan simpan di dalam hati sebagai dan letakkan di dalam satu sudut hati tu, ini adalah ruang muzium pengalaman aku, ataupun aku akan sampaikan ni kepada generasi yang baru, aku akan kongsikan pengalaman ni kepada adik-adik ke, junior-junior ke, kawan-kawan yang baru nak mencubakan diri ke. So benda-benda yang macam tu kita kena tanyalah. Sebenarnya itu adalah pendekatan yang kita akan cuba lakukan untuk mengekalkan apa benda yang kita katakan melestarikan pembangunan tu sendiri. Lagi satu, penggiat-penggiat muda pula kita lebih perlu menggalakkan kepada kanak-kanak. Walaupun mereka tu kanak-kanak tetapi level mereka tu adalah level yang berbeza. Macam kita tengok lakonan kanak-kanak pun sekarang ni dah makin banyak. So benda-benda yang macam tu, pendedahan dan peluang perlu diberikan untuk mereka mencubakan diri. Dan selain daripada itu, pemilihan tema dan bentuk naratif cerita itu sendiri. Kita tidak hanya melihat, maksudnya kalau kita kata filem dakwah ni mesti adalah berada di atas sejadah, berada di setiap kali berdoa, tak berada begitu. Macam saya katakan tadi, filem Melayu tak lari daripada adegan di meja makan. So kita mungkin boleh keluar daripada konteks yang lebih besar dan letakkan sudut pandang kita yang berbeza untuk menjadikan kita lebih baik dan lebih kreatif dan lebih terharapan untuk di masa depan.
Okey, faham. Wah, besar harapan Sir Hishamnya. Besar. Uish, Betul. bagus. Okey, baik Sir. Terima kasih atas ulasan tentang lensa dakwah pada kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton di luar sana. Semoga kita dapat berjumpa lagi di Amal Podcast di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.